Ini adalah Kukongsi yang terletak di Pulau Pinang dan ia dibina pada tahun 1906 oleh juru bina dari China. Ia dikhaskan dengan ukiran dan lukisan di bahagian dalam dan luar bangunan dianggap sebagai salah satu ukiran dan seni bina yang dihiaskan oleh pertukaran yang mahir. Kukongsi bersama-sama dengan Chia Kongsi, Lin Kongsi, Tang Kongsi dan Yo Kongsi dikenali sebagai the five big clans Go Taisei yang membentuk tulang belakang masyarakat Hokkien terawal di Pulau Pinang. Kukongsi yang terletak di Georgetown merupakan satu tumpuan para pelancong di Pulau Pinang. Rumah Kukongsi ini juga merupakan tokoh suku Ku yang juga tokoh suku Hua terbesar dan terindah di Pulau Pinang. Tetapi dengan ukiran Cina yang halus dan terindah di Pulau Pinang, dewannya juga berhias dengan indah dan dihiasi dengan tanglong dan perabot antik. Ia dibina oleh leluhur keluarga Ku yang ketiga dari China Selatan. Ketika bangunan ini siap pada tahun 1898, atapnya terbakar dan timbul kepercayaan bahawa ia disebabkan menyerupai dengan istana Maharaja di China. Strata batu Leong Santong boleh dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama merangkumi yang digunakan untuk asas seperti papan lantai, asas dinding, batu-batu sudut dan tangga. Kategori kedua termasuk orang-orang fungsi struktur dan hiasan. Mereka adalah tiang-tiang, asas tiang, panel dinding, singa batu dan gendang batu. Di halaman terdapat sepasang singa batu hijau yang besar dan kuat, dengan lelaki yang duduk di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Mereka menjaganya halaman Leong Santong. Di antara mereka berdiri sebuah batu hijau corak kayu dengan tulisan dari Cheng Sun Kiong. Pada kedua-dua belah tangga besar, yaitu dinding ruangan bawah tanah Dewan Utama, ada dua bulat besar tingkat pengudaraan yang baik. Pusat tingkat bulat di sebelah kiri memamparkan motif yang melambangkan kemakmuran dan umur panjang, sedangkan yang di sebelah kanan menggambarkan cerita ganjaran untuk bakti. Tingkat dapat dibahagikan kepada tiga bentuk, yaitu bulat, segi delapan, dan persegi. Sesuai dengan perintah itu hierarki dari arsitektur Fujian Selatan, panel tingkat bulat dapat didapatikan di kedua-dua belah pintu masuk utama ke tengah dewan, diikuti dengan segi delapan dan panel jendela persegi ke arah kedua-dua hujung dinding depan. Gambar-gambar berwarna adalah perhiasan yang sangat diperlukan dalam sebuah kuil. Cat atau kaligrafi digunakan untuk lukisan, gambar-gambar berwarna yang terdapat di dinding dan struktur kayu. Cat juga berfungsi sebagai perlindungan kepada kayu. Gambar-gambar berwarna di Leong Santong adalah dari segi kuantiti, kualiti, dan saiz. Mural yang besar boleh didapati di Cheng Sun Kiong, koridor belakang, dan teras depan ruangan bawah tanah. Amalan-amalan yang paling penting dalam masyarakat Hua adalah ibadah leluhur dan dewa. Orang-orang Cina percaya bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, dia tinggal di dalam bentuk roh atau hantu dan terus mempunyai pengaruh ke atas anak-anaknya. Oleh itu, orang mati harus disembah seolah-olah dia masih hidup. Sehingga ibadah leluhur bukan sahaja satu tindakan memperingati nenek moyang, tetapi juga amalan bakti.
Yi Kok Tong di sayap kanan Leong Santong adalah Dewan Leluhur Kus. Di dalamnya, nenek moyang diletak mengikut kedudukan nenek moyang dalam hierarki puak. Sembahyang terhadap nenek moyang juga dilakukan pada hari ibadat musim semi, cembeng, perayaan perahu naga, dan pengasas ulang tahun menyembah. Tuhan-tuhan pintu yang besar dan bermarwah, Sentu dan Yulei di Ching Sun Kiong. Tuhan-tuhan pintu mempertahankan diri di Hok Tei Sui. Tuhan-tuhan pintu dicat pada pintu Yi Kok Tong, topi dan rusa mewakili perolehan pangkat rasmi. Bangunan pentadbiran adalah tempat di mana klan mengadakan pertemuan dan menyelesaikan urusan keluarga, yang dibina beberapa tahun selepas penubuhan Leong Santong. Melihat muka bangunan pentadbiran terdiri daripada dua banglo 2 tingkat bergabung bersama-sama. Yang di sebelah kiri adalah lebih tinggi dan mempunyai sandaran di atas bubur, manakala satu di sebelah kanan mempunyai bubur berjubin. Bariman di tengah-tengah mempunyai hiasan dari Tai Chi Night Star untuk mengusir roh-roh jahat dan double beds untuk menyambut nasib baik. Di bawah tetapi di atas jendela adalah patung menampilkan singa menggigit pedang yang merupakan simbolik untuk menjaga diri roh-roh jahat. Bangunan ini sebenarnya merupakan penggabungan dari timur dan Filipina barat. Leong Santong Kongsi sebenarnya kompleks dengan lebih dari 60 rumah teres dan rumah kedai yang dimiliki oleh kongsi itu. Sekitar Leong Santong adalah pentas opera dan bangunan pentadbiran. Sebelum Perang Dunia Kedua, kompleks ini adalah sebenarnya sebuah desa puak yang diduduki oleh keluarga Ku. Rumah-rumah ini dibina pada abad ke-19 dan telah ada sebelum pembinaan semula Leong Santong. Deretan rumah teres dengan halaman depan di sebelah utara Cannon Street telah dibina semula pada tahun 30-an abad ke-20. Ini adalah untuk mengadakan jalan yang lebih luas. Antara mural yang terdapat di koridor belakang adalah Nine Old Men. Cerita ini berasal dari dinasti Tang. Semasa musim panas tahun kelima pemerintahan Maharaja Wujong, penair yang terkenal Bai Juyi dan 8 orang-orang tua yang lain berkumpul di Moya. The Hundred Sons and Thousand Grandsons juga merupakan salah satu mural di koridor belakang. Lukisan ini melambangkan hasrat umum masyarakat Cina untuk keluarga besar dengan banyak keturunan, untuk rumah penuh dengan anak dianggapkan berkat. Hai, ini adalah Tan Kongsi. Encanto adalah ketua daripada Encanto Tan Kongsi, mungkin yang tertua daripada persatuan suku kaum Tan di Pulau Pinang. Kuil nenek moyang daripada persatuan Puak terletak di Street di Georgetown area, di bandar Georgetown. Tan adalah salah satu nama keluarga yang paling biasa di kalangan orang
orang Cina di Pulau Pinang. Melalui penyelidikan, Tan adalah nama keluarga kelima yang paling biasa di China pada 2007. Nama keluarga Chen dieja Tan dalam bahasa Hokkien dan juga di Teochew di segala tempat di mana-mana kedua-dua bahasa dituturkan. Encuantung Tan Fungsi pada asalnya terletak di Chulia Street dan dikenali sebagai Wei Hui Wei. Hanya kemudian telah ditukar nama kepada Eng Chuan Tung. Antara pencapaiannya ialah penubuhan Eng Chuan sekolah untuk anak-anak ahli yang memerlukan.